Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, macam mana yang saya dah janji dekat korang sebelum ni, saya akan membincangkan tentang teori saya sendiri tentang watak Vermov sebenarnya merupakan the boss of the Black Organisation ataupun dalam erti kata lainnya, Vermov adalah karasumarenya. Terlebih dahulu, saya nak highlightkan dekat korang semua beberapa soalan yang akan muncul daripada teori saya ni. Yang mana soalan-soalan ni yang saya rasa bercanggah lah dengan teori saya ni. Saya nak jawab dulu soalan-soalan ni semua. Soalan pertama yang mungkin muncul adalah, kalau betul Vermov dikatakan sebagai the boss of the Black Organisation ataupun Anokata, kenapa kita dapat tengok dalam episod yang ke-345, Vermov telah pun mendapat satu mesej daripada The Boss sendiri yang mengatakan bahawa Vermov telah pun diberikan terlalu banyak kebebasan dan The Boss mengarahkan Vermov untuk pulang ke pangkuannya. So, benda ni akan menjadikan persoalan yang bercanggah dengan teori saya lah. Yang mana orang kata, kalau Vermov tu adalah The Boss, kenapa dia nak dapat mesej kan? Jadi, saya terlebih dahulu nak jawab soalan ni. Yang mana, pada pendapat saya, scene Vermov mendapat mesej daripada The Boss ataupun Anokata sendiri ni bukanlah satu scene yang boleh menafikan bahawa Vermov merupakan The Boss of the Black Organisation. Yelah, sebabnya, kalau kita tengok, Shinichi Kudo ataupun Conan Edogawa sendiri telah pun beberapa kali menggunakan teknik yang sama untuk menghilangkan keraguan Ranmauri terhadap dirinya. Benda ni kita dapat tengok dilakukan oleh Conan Edogawa sejak dalam episod yang ke-7 lagi dalam anime series Detektif Conan. Apabila Conan Edogawa telah pun meminta bantuan Profesor Agasa untuk menelefon Ranmauri dengan menggunakan suara Shinichi Kudo. Lagi advance yang Conan Edogawa buat. Bukan setakat hantar mesej je. Siap telefon dengan suara Shinichi Kudo sendiri untuk menghilangkan keraguan Ran terhadap Conan Edogawa. Kemudian contoh yang lainnya juga adalah dalam episod yang ke-691 yang mana Conan Edogawa sendiri telah pun membaca teks yang dihantarkan oleh Shinichi Kudo kepada dirinya sendiri. Sehingga kan masa tu apabila Ranmauri mendengarkan kata-kata Conan Edogawa tu, Ranmauri merasakan bahawa Conan itulah sebenarnya Shinichi Kudo. Selain daripada dua episod tadi, kita juga dapat lihat contoh dalam episod yang ke-400 yang bertajuk Ran Suspicious. Yang mana dalam episod yang ke-400 ini, sekali lagi Conan Edogawa telah menggunakan helah dengan menggunakan telefon milik Profesor Agasa untuk merakam suaranya sendiri sambil bercakap dengan phone miliknya dengan Ranmauri. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena tengoklah dalam episod yang ke-400 ni. Yang mana apa yang saya nak tekankan kat sini adalah, tak semestinya scene Vermov mendapat mesej daripada Anokata ni membuktikan bahawa Vermov bukanlah the boss of the Black Organisation. Pada pendapat saya, scene ni adalah scene yang menunjukkan kepada kita bahawa Vermov sendiri cuba untuk menyembunyikan identiti dia sebagai the boss of the Black Organisation dengan menerima mesej tersebut. Persoalannya, siapa yang hantar mesej tu dekat Vermov? So, macam yang saya dah ceritakan tadi, ada 3 cara yang Conan Edogawa buat untuk menafikan identiti dia sebagai Shinichi Kudo. Dan berkemungkinan ketiga-tiga ni mungkin adalah cara yang digunakan oleh Vermov. Kalau dia memesej diri dia sendiri pun tak mustahil. Sebabnya sebelum tu scene menunjukkan kepada kita kereta sahaja. Bukannya menunjukkan kepada kita ada satu figura yang menghantar mesej kepada Vermov. Yang kedua, mungkin dia menggunakan duplicate phone ataupun phone yang satu lagi. Sebab kita pun tak ditunjukkan scene sebelum Vermov menerima mesej. Kita tahu-tahu je Vermov dah terima mesej. Ataupun kemungkinan yang ketiga, seperti mana dalam episod yang ke-7 yang saya dah sebut tadi, dia ada seorang pembantu yang lainnya. Dan pembantu itulah yang hantar mesej kepada dia untuk menyembunyikan identiti dia sebagai the boss of the Black Organisation. So, apa pula tujuan Vermov dapat mesej ni kan? Bagi saya, tujuan Vermov mendapatkan mesej tu sendiri adalah untuk memberitahu kepada the Black Organisation yang lain bahawa dia bukanlah the boss. Sebabnya, kita dapat tengok dalam episod yang ke-783, Amuro Toru ataupun Refuria ataupun codename-nya adalah Babon telah mengatakan kepada Vermov bahawa ahli The Black Organisation akan berasa sangat-sangat terkejut sekiranya mengetahui bahawa Vermov adalah bos punya. Kemudian ayat itu bersambung. So, bagi saya, tujuan kenapa Vermov menghantarkan mesej kepada dirinya sendiri dalam episod yang ke-345 ini adalah untuk menyembunyikan identiti dia daripada ahli The Black Organisation yang lain bahawa dia sendiri adalah
the boss ataupun anukata. Dan orang yang telah membantu dia sekiranya dia menggunakan metod yang ketiga, iaitu orang yang membantu dia. Orang yang telah membantu dia tu tak lain tak bukan adalah watak Ray, Furuyah atau Babon sendiri. Seperti mana yang kita dapat tengok dalam episod yang ke-783, Babon memberitahu bahawa dia adalah orang yang mengetahui rahsia besar Vermouth. So, bagi saya, Babon lah yang telah menghantarkan mesej kepada Vermouth dalam episod yang ke-345 untuk menyembunyikan identiti dia sebagai the boss of the Black Organisation daripada ahli-ahli yang lain. Kemudian timbullah pula soalan yang kedua. Yang mana soalan yang kedua adalah, kalau Babon tahu yang sebenarnya Vermouth itu adalah the boss of the Black Organisation, kenapa Babon tak tangkap je Vermouth? Kenapa Babon tak bunuh je Vermouth? Baiklah, untuk menjawab soalan ini, korang semua kena faham bahawa Babon merupakan seorang ejen undercover. Dan tugas bagi seorang ejen undercover bukanlah untuk menangkap penjenayah ataupun untuk membunuh penjenayah tersebut. Bertanyakan soalan tentang kenapa Babon tak tangkap Vermouth ataupun kenapa Babon tak bunuh Vermouth, seolah-olah korang bertanyakan soalan kenapa Akai Suichi tak pernah bunuh ahli The Black Organisation. Kenapa Mizunai Shirena tak pernah bunuh ahli The Black Organisation ataupun tak pernah tangkap mana-mana ahli The Black Organisation. Sedangkan Akai Suichi dan Mizunai Shirena juga merupakan ejen undercover dalam The Black Organisation. So, jawapannya adalah disebabkan oleh sebagai seorang ejen undercover, kerja mereka adalah untuk mengumpulkan intel dan maklumat sebanyak yang mungkin supaya mereka dapat memberkas segala jenayah yang dilakukan oleh sesuatu individu ataupun organisasi mengikut undang-undang. Yalah, cuba korang bayangkan, seandainya Babon telah pun menangkap Vermouth tanpa sebarang bukti yang kukuh dan kemudian Vermouth telah pun berjaya untuk mempertahankan diri dia di mahkamah. Bukankah ini akan memberi peluang yang lebih besar lagi kepada Vermouth seandainya watak Vermouth ni adalah betul-betul the boss of the Black Organisation? Maka Vermouth akan terlepas daripada segala tuduhan seandainya Babon tidak mempunyai sebarang bukti yang kukuh dalam menangkap dia. Dan yang lebih teruk lagi, Vermouth merupakan seorang superstar Amerika yang sangat-sangat terkenal. Mengenakan satu tuduhan tanpa sebarang bukti boleh menyebabkan pihak Amuro Toru ataupun lebih teruk pihak PSB ataupun MPD disaman oleh Vermouth atas saman malu kerana telah melakukan tuduhan tanpa sebarang bukti yang kukuh ke atas Vermouth. Dan seandainya teori tentang Vermouth adalah the boss of the Black Organisation yang saya katakan ini adalah betul, maka dengan menyebabkan hal tersebut berlaku, Vermouth telah pun mendapat satu peluang yang besar untuk melakukan lebih banyak jenayah dan bahkan Vermouth akan menjadi satu individu yang invisible ataupun halimunan. Apatah lagi organisasi yang berada di bawah pimpinan dia sendiri. So itulah bagi saya dua soalan besar yang dapat menghalang teori saya pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada korang semua yang sudi menonton sampai ke akhir video. So saya harap korang berpuas hati dengan perkongsian saya dalam video pada kali ini. Dan kalau korang ada maklumat dan pendapat yang lain yang korang nak kongsikan, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. InsyaAllah memang saya akan baca, korang jangan risau. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada semua yang sudi menonton. Bertemu lagi dalam video akan datang insyaAllah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi